Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik hadirin sidang jemaah, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi taufik dan juga hidayah kepada kita. Taufik dan juga hidayah merupakan dua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hidayah, petunjuk jalan. Taufik, menyempurnakan petunjuk sehingga sampai ke destinasi. Jadi seorang yang dapat taufik sudah pasti dia ada hidayah. Seorang yang ada hidayah belum tentu ada taufik. Ramai orang tahu solat jemaah kelebihan 27 lipat kali ganda, tapi tak ramai yang boleh sampai ke rumah Allah, menandakan dia ada hidayah tapi tak ada taufik. Ramai yang tahu berada dalam taman syurga, majlis ilmu, dipayungi dengan doa oleh para malaikat, tetapi tidak ramai yang boleh untuk berada dalam taman syurga Allah. Itu menunjukkan kita ada hidayah tetapi kita tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Allah beri taufik dan juga hidayah kepada kita, maka syukur sangat-sangat kerana dia masih lagi membimbing tangan kita untuk sampai ke rumahnya dalam taman syurga dia. Tanda Allah itu masih sayang kepada kita. Begitu juga kawan-kawan kita yang tengok mungkin Facebook, online dan sebagainya, sedarlah bahawa Allah sedang menyayangi kita semua. Maka balaslah sayang Allah itu dengan sebaik-baik balasan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita ni tak lama, kita akan pergi berjumpa dengan dia. Entah bila, mungkin sekejap lagi, mungkin besok ataupun lusa. Kerana bukan syarat untuk mati itu ialah sakit terlebih dahulu. Bukan syarat untuk mati itu tua. Bukan syarat untuk mati itu dah sakit yang begitu lama dan sebagainya. Tidak. Tetapi kematian adalah merupakan cabutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan giliran. Kalau giliran, mereka yang lahir awal akan mati lebih awal. Tapi oleh kerana dia cabutan, ada yang pergi lebih awal dalam usia yang muda, belia dan sebagainya. Seperti pokok kelapa, ada yang gugur ketika dia masih muda, iaitu masa dia belum lagi ada isi. Ada yang gugur ketika tua, ada yang tua sampai tak gugur pun ada, sehingga ada tumbuh di atas pokok kelapa, ada pokok kelapa di atas pokok kelapa. Maknanya kematian itu merupakan suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apapun juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, musibah adalah menerima segala ujian itu kerana ia adalah ketetapan Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, telah ada ketetapan daripada Allah, si Fulan bin Fulan, negeri sekian akan adanya banjir besar, akan adanya huru hara, adanya gunung berapi dan sebagainya.
Semua itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah semua daripada Allah Subhanahu wa taala, baik, buruk, senang, susah daripada Dia, kenapa manusia perlu keluh kesah di atas segala ketetapan Allah yang kita tidak tahu dan kita tidak mampu untuk menghalangi segala kehendak Allah. Kita umpama seperti penumpang di atas kapal terbang. Sama. Destinasi kita ialah ke London. Tetapi kita tak tahu apa yang berlaku dalam perjalanan itu, melainkan pilot dia tahu. Maka dia divert perjalanan kita daripada London, dia pergi ke tempat lain. Mungkin dia pergi singgah ke Australia, mungkin ke Belanda, mungkin bukan ke London, kerana dia tahu ada risiko yang sedang menunggunya di London. Dia tak boleh nak landing, mungkin akan berlaku gempa bumi, bagai-bagai. Maka divert kapal terbang itu mungkin dia akan berpatah balik untuk kembali semula ke Kuala Lumpur. Jadi apa yang kita boleh buat ketika mana kita berada di atas kapal terbang? Kita tak mampu nak buat apa-apa atas kapal terbang. Kita hanya menyerahkan kepada sang pilot dan juga kru-krunya untuk bawa kita ke tempat yang selamat. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita merancang A, tetapi perancangan Allah B. Maka bila tidak kena perancangan kita dengan perancangan Allah, kita rasa keluh kesah, kita rasa nak marah, kita akan rasa putus asa daripada kasih Allah. Kita merancang lain, tapi Allah bagi lain. Mungkin pada ketika ni orang di Ulu Langat, dia merancang lain. Orang di Shahlan dia rancang lain, cuti nak keluar hari Krismas nak pergi ke sana ke sini. Tiba-tiba Allah banjirkan dengan seminggu dalam keadaan tak disangka-sangka, sehelai sepinggang sahaja ada. Maka itulah sebaik-baik perancangan Allah untuk kita. Sebab di sebalik suatu musibah pasti akan ada nikmat selepas. Kita akan rasa nikmatnya sihat apabila kita telah sakit. Selagi kita tak pernah rasa sakit, kita tak akan rasa nikmat. Bila kita dah sakit, nikmatnya aku sihat, barulah kita rasa alhamdulillah aku sihat macam ni. Kita sakit kepala, cukup. Bila kita rasa sihat, alhamdulillah, seronok manisnya. Kita pergi tengok orang sakit dan sebagainya, kita pergi hospital, kita tengok orang ziarah dalam penjara dan sebagainya. Setelah melalui kesakitan, keperitan, kepenatan, hasilnya ialah kemanisan. Begitulah dalam ujian dalam kehidupan kita, ya Allah, untuk melihat keimanan, ketakwaan, kesabaran dan keredaan kita dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka yakinlah kita tak mampu untuk berbuat apa-apa pun dalam kehidupan kita. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita merancang lain, tapi Allah rancang lain. Kita rancang nak berkahwin dengan orang yang baik, dengan perempuan yang baik, solihah mungkin. Tapi Allah rancang lain. Allah pusing kadang-kadang. Terlanggar kita dengan minah rempit. Kita rasa aku kenal dengan minah rempit, dia rempuh kereta aku, motor aku, terlantar aku hospital, tak guna punya perempuan. Tetapi Allah takdirkan kita bertemu dengan seorang doktor yang merawat kita selama berminggu-minggu. Doktor juga masih lagi anak dara dan kita masih lagi teruna. Akhir sekali bertukar-tukar telefon kerana bertanyakan kesihatan dan sebagainya. Akhirnya dia bertemu jodoh dengan seorang doktor yang telah telah stabil kehidupannya, dah ada segala kelengkapan hidup dah ada. Dan dia seorang isteri yang solehah. Bukankah itu takdir yang tak sama dengan apa yang kita rancang? Kita rasa lain, tapi Allah pusing. Allah tak bagi direct, tapi Allah pusing. Allah bagi kita seorang isteri yang solehah melalui satu pelanggaran kecil dengan seorang minah rempit. Maknanya apa yang kita rancang tak semestinya begitulah keadaannya, keputusannya, tak. Kerana Allah Maha tahu, itulah yang terbaik yang telah Allah pilih. Sebab itu setiap hari, setiap malam sembahyanglah istikharah dalam kehidupan kita, supaya Allah yang memilih jalan kehidupan baik untuk kita. Ya Allah, aku serahkan segala jalan kebaikan hidup aku kepada Engkau, ya Allah. Sekiranya jalan yang aku rancang ini
tidak sesuai untuk aku dan aku tidak ketahui ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengetahui, maka Engkau rancang untuk aku menjadi kenyataan kerana aku milik Engkau ya Allah. Kalau kita buat macam ni, kita tidak akan rasa hibah, tidak akan rasa keluh kesah, tidak akan rasa stres apabila apa yang kita buat tidak tercapai. Kerana kita tahu kita hanya merancang, tetapi Allah yang menentukan dalam kehidupan kita. Kena ingat yang tu, yakin betul-betul. Maka siapa yang berkesempatan untuk berjumpa dengan mangsa-mangsa banjir dan sebagainya, nasihat, motivasi, pegang betul-betul akidahnya. Sebab sepanjang pandemik baru ni 2 tahun lebih dan masih lagi pandemik, berapa ramai di kalangan orang Islam yang putus asa daripada rahmat Allah, ada yang murtad, ada yang gantung diri dan sebagainya. Sebab seolah-olah tak boleh menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai pandemik, Allah uji lagi dengan banjir. Persiapan dibuat ialah di sebelah timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, standby di sana kerana musim tengkujuh, monsun. Tetapi Allah takdirkan di sini rupanya. Maka akhirnya rakyat netizen menunding jari kepada pasukan-pasukan tertentu, pihak kerajaan tidak membantu dan sebagainya. Ketika mana kita ditimpa dengan musibah itu, seolah-olah tidak ada Allah, hanya bergantung harap kepada manusia. Oleh kerana kamu bergantung harap kepada manusia, manusia memang tak boleh diharap. Bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lupa Allah pada ketika itu. Lupa Allah, tak solat. Merempak di masjid, di surau, tapi tak solat. Alasan kain tak ada, telekung tak ada dan sebagainya. Allahu Akbar. Allah uji, Allah nak tengok iman, kesabaran dan juga keredaan kita dengan takdir Allah. Ustaz sedap nak cakap, ustaz duduk tempat panas, kering tak rasa apa-apa. Kamu kena basah, ujian. Kami kering, ujian. Kamu lapar, ujian. Kami kenyang juga, ujian. Ujian kami ialah untuk melihat hati kami adakah terasa dengan apa yang dirasai oleh kamu yang ditimpa banjir. Kerana kita ini ialah kal jasadil wahid. Kita seorang mukmin itu seperti satu jasad, satu badan sahaja. Apabila dicubit paha kanan, paha kiri akan terasa sakit. Dicubit telinga kanan, telinga kiri juga akan terasa sakit. Itu sebenarnya. Tapi oleh kerana tak faham, dia menyatakan orang yang berada di bandar yang tak kena banjir sebagainya, seronoklah dia main macam-macam. Sebenarnya itu ujian untuk kita. Kamu dibasahi dengan air, kami juga dibasahi pula dengan hati kami. Adakah hati kami itu akan prihatin dengan kamu untuk memberi sumbangan tenaga, keringat, barangan dan sebagainya kepada kamu? Itu ujian. Kami ada pakaian, bukan lebihan pun, pakaian masih elok, tapi kami teringat kepada kamu yang selai sepinggan. Kami nak beli yang mahal-mahal, kami tak mampu juga. Lalu kami basuh, kami setrika elok-elok, kami hadiahkan kepada kamu. Itu ujian untuk kami. Semuanya Allah datangkan kesenangan, kepahitan, kemanisan hidup, kepayahan, keperitan, semua itu adalah ujian, latihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang kita hadapi dalam sebelum peperiksaan, cukup mudah untuk kita jawab. 2 campur 2 senang, jawapannya 4. 2 darab 2 4. 2 kali 3 6. Tetapi datang kadang-kadang soalan yang cukup susah. 2 darab Y darab X sama dengan Z. Berapakah A? Pening kita. Tak ada kena-mengena seolah-olah. Tetapi ada jawapan di sebaliknya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yang senang-senang kita hadapi, tapi ada kalanya begitu susah untuk kita hadapi. Tapi anggaplah itu sebagai satu ujian untuk sampai ke muncak. Sebab tu anak kita uji dia dengan ujian mingguan, ujian bulanan, ujian berkala sebelum masuk ujian sebenar peperiksaan, SPM, STPM dan sebagainya.
Untuk apa sebenarnya? Untuk melihat kejayaan anak kita dalam ujian yang sebenar. Maka Allah uji kita dan uji kita supaya kita lulus dalam ujian yang sebenar apabila kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dia. Sebab bila Allah uji dengan pandemik, masih ada lagi yang tak solat, masih ada lagi yang berjudi, masih ada lagi yang berzina, masih lagi ada yang jahat tak boleh berzina di hotel, berzina atas kereta. Engkau tak, aku uji kau macam engkau masih lagi lupa. Tapi bila Allah bagi dalam satu bangunan, engkau baik ke engkau tak baik, dalam tu ada mufti, ada qadi, ada ustaz, dan ada juga orang jahat. Allah timpakan bala, semua akan kena. Tetapi bila kena kepada orang yang baik, kalau dia mati di bawah runtuhan bangunan pun, dia mati dalam keadaan dia redha dengan Allah dan Allah redha dengan dia, tidak ada apa-apa kesan. Tapi bagi orang yang mati dalam kemaksiatan, maka dia menghadapi ujian daripada Allah nanti dengan soal selidik yang begitu banyak di mahsyar Allah. Berbeza, tak apa, Allah nak bagi untuh-untuhlah kalau itulah kehendak dia. Nak bagi gunung berapi lah. Nak bagi banjir, mati orang beriman. Dan orang beriman akan mati lebih awal daripada orang lain. Lebih bagi tok guru akan pergi lebih awal daripada kita anak-anak guru ni. Tok guru mati awal. Dan pengganti ni tak akan sama dengan tok guru yang pergi. Itulah kehidupan lumrah dalam kehidupan kita. Kita kena hadapi ujian ini sebagai ingatan peringatan daripada Allah. Sebab tu ujian boleh jadi dia untuk kafarah, untuk menebus dosa-dosa yang lalu. Boleh jadi juga ujian itu untuk naikkan martabat, mengikut situasi orang. Berbeza di antara satu sama lain. Kita berbeza. Mungkin dalam majlis ilmu kita ni ada orang yang baru nak terima ilmu, ada orang yang telah mengulangi ilmu yang sama. Kita datang ke masjid ke surau dengar kuliah, oh ustaz tu mengajar fardu ain. Kita dah lalulah, mungkin kita pernah belajar di pondok, mungkin kita pernah belajar di sekolah agama dahulu, mungkin. Tetapi bagi orang yang baru belajar, oh macam tu rupanya, berbeza. Maka begitu juga dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, berbeza penerimaan itu kerana berbezanya situasi kita. Kaedahnya Jadi ala kulli halnya Allah uji kita, dan uji tidak lain ujian keimanan, kesabaran dan juga keredaan kita kepada apa yang Allah datangkan kepada kita. Tengok iman kita, oh macam ni, nipis sangat kamu ni. Adakah kamu sabar? Kan sabar itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub yang kita belajar ni, sabar itu ada salah satu durubin, ada 3 jenis sabar. Sabar indal musibah, ketika ditimpa musibah. Sabar anil maksiyah, sabar daripada maksiat. Dan sabar inda ta'ah, ketika mana kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan senang nak duduk macam ni, kena sabar. Kena sabar, tahan. Aduh, tengok pukul 9 tak berhenti lagi. Allah, koya betul lah ustaz ni. Pukul 9 dah tak berhenti lagi, contoh. Mana kita sabar tahan, sebab kita nak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sabar daripada buat maksiat. Orang dia tengah buat maksiat pada ketika dia Bukit Bintang, dia genting di mana-mana tempat buat maksiat. Kita sabar tak buat maksiat sebab dia haram. Kalau dia makruh nescaya kita akan duduk depan sekali untuk buat maksiat. Tapi oleh kerana dia haram, maka kita tak pergi. Tahan diri, itu sabar. Dan sabar ketika mana ditimpa musibah. Sabar tahan. Maka sabar itu ada 3 peringkat, kata Imam Ghazali dalam kitab yang kita baca, Mukashafatul Qulub. Jadi tuan-tuan ibu ayah sekalian, bila mana kita diuji, antara ujian itu semua telah tertulis di Lauh Mahfuz Allah sebelum kita lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah hakikat ujian itu sebagai asam garam dalam kehidupan, yang mana kita tak mampu untuk buat apa-apa pun. Kita tak mampu nak buat apa-apa pun, macam kita seperti penumpang kapal terbang yang mana destinasi kita ke A tapi di divert pergi ke B. Maka kita terimalah hakikat itu. Itulah kehidupan kita yang perlu kita hadapi. Baik, daripada Mukashafatul Qulub yang kita belajar, masih lagi dalam bab yang pertama lagi masih lagi dalam tanda sini, bab yang pertama. Kalbu Kalbu kok kolbu? Kolbu kalau kalbu anjing,
Qalbu hati. Tapi orang Melayu kita ni kalbu. Dalam kalbumu, qalbu dalam kalbu maknanya dalam anjingmu. Kalau qalbu dalam hati, jiwa, perasaanmu. Tu kita biasanya gitulah kalbu bahasa kalbu. Kalbu tu ejaan Melayu. Sebab tu kalau Quran kita baca dengan ejaan Melayu, kita dengar dia akan baca nipih-nipih. Siratal ladzi, sebab dia eja SIRA, sira. Dia baca siratal ladzina an'am sira. Kita kata ini daripada mana ni? Macam Somalia, Afrika. Tak, itu daripada Malaysia. Tapi sebab dia baca Quran Rumi, SIRA, sira. Dia tak baca sira. Sebab ejaannya macam tu. Jadi boleh baca, tetapi kena mengadap guru lah, supaya bacaan kita mengikut makharijul huruf, iaitu tempat keluar huruf yang sebenar, supaya tidak maknanya tidak berubah. Kerana bahasa Arab salah ejaan, salah baris, dia akan membezakan makna. Barrun, re, bara. Arab panggil re, bara. Hurufnya ialah baris di atas, fathah, nasab. Barrun, apa maksud dia? Siapa tahu? Anybody know? Lain tu. Kecek potato dia panggil. Barrun. Barrun ialah ni, daratan. Okey. Burrun. Bihrih, tapi dia dhammah. Dimarfu'kan dengan dhammah. Burrun. Bara. Tapi burrun. What's mean of the burrun? Burrun. Apa dia burrun? Bukan hak dalam kain tu. Hak tu burung. Burrun maksudnya ialah hak dia buat jepuk pagi-pagi tu. Gandum. Burrun. Satu lagi re, bagi bawah, birrun. Kebajikan. Beza tak? Huruf ba dengan ra, tapi beza baris atas, baris bawah, baris atas. Oh, sedaplah kita makan barung. Ada makan barung, makan tanah. Padahal burung. Apabila anda ingin membuat jemput-jemput, maka belilah barung, beli tanah, mengkorok kering. Burun. Maknanya bahasa Arab ni kena faham betul-betul, takut salah. Macam tadi tak? Ya, huruf dan juga baris itu menentukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Di dalam ba hati dan sifat yang pertama wasabi. Ini al-mu'min yakhafullah taala bi jami'i jawarihi. Bagaimana tanda seorang mukmin itu takut kepada Allah Taala. Takut kepada Allah Taala tak sama dengan takut makhluk. Dia beza, akas. Takut kepada makhluk, takut kepada harimau, takut kepada binatang-binatang buah, kita akan lari. Yafirruna minhu, kita akan lari sejauh-jauh daripada dia. Tetapi takut kepada Allah, kita akan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Kita takut kepada Allah, kita makin hampir dekat dia. Kita takut makin hampir kepada dia. Ya Allah, aku begini. Kita mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, aku letih. Ya Allah, aku duduk kemah rumah macam ni. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suami aku ni, degil sangat. Ya Allah, degil. Ya Allah, masuk bilik air bersepoh-sepoh. Ya Allah, ubat gigi dia aku buka, dia tutup, aku tutup, dia buka. Ya Allah. Belum minta dengan dia, kerana suami isteri dan sebagainya. Minta dengan dia. Minta dengan dia dulu. Itu maksudnya kita takut kepada Allah, kita dekat dengan dia. Lagi dekat. Jauh dan dekat Allah Ta'ala dengan kita, sejauh dan sedekat mana kita meletakkan Allah dengan kita. Kalau kita letak Allah dekat dengan kita, maka dekatlah dia. Tapi kalau kita letak jauh, maka jauhlah dia. Ana inda zanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursinya, ana saya inda zanni abdi bi.
Aku mengikut prasangka hamba-hambaku. Kalau engkau sangka aku buruk, buat zalim, aniaya kat engkau kerana timpa banjir dan sebagainya, rumah kamu hilang dan sebagainya, kalau anggap aku zalim kepada engkau, aku zalim nanti. Tapi kalau anggap itu suatu ujian, itu milik engkau ya Allah, kau ambil tak apa, aku reda, maka aku reda dengan engkau. Aku mengikut prasangka kamu. Kalau kamu prasangka aku buruk, aku lebih buruk pada itu. Tapi kalau kamu sangka aku baik, apa yang aku buat ini sebagai ujian sahaja kepada kamu, maka aku akan buat baik kepada kamu. Ana inda zanni bi 'abdi bi. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku mengikut sangkaan. Pasal sangka baik, macam mana berlaku pun sangka baik. Sebab kalau kita sangka buruk, macam tu juga. Kau nak balas macam mana? Kau kata tak nak semayang, oh biarlah, Allah bagi tenggelam, rumah aku hilang apa semua sekali. Aku tak nak semayang, lantaklah. Kalau kamu tak semayang, siapa yang rugi? Kalau pakat semua sekali ni apartmen A, B, C ni, semua kita pakat, kita malas semayang subuh esok, bayar aku dia lantak jadi apa? Siapa yang rugi? Allah tak rugi satu sen pun kalau kita tak semayang. Mulianya Allah Ta'ala bukan kerana tunduk sujudnya hamba, bukan. Bukan. Kalau hamba tak tunduk sujud pun tak ada masalah apa Allah. Tak ada rugi satu sen pun dia. Kita yang rugi. Sebab kita ni milik dia. Kita milik dia. Jadi apa yang kita ada pun tak ada apa. Kita hanya buat taat sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kerja kita. Sebab itu bila kita takut kepada Allah, hendaklah kita makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan dia. Cakap ke dia, bisik ke dia. Ya Allah, ya Allah. Selalu bercakap, selalu berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata takut dengan Allah dengan semua anggota-anggota. Semua anggota yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Al-Faqih Abu Lais, takut Ta'ala kepada Allah Ta'ala itu terzahir dengan sebab yang 7. Jadi saya baca reka-reka sebab kita dah baca bawah ni. Pertama, lidahnya, maka lidah tidak akan berlaku dusta, tidak akan cakap bohong, tidak akan mengumpat dan sebagainya. Yang kedua, hatinya, iaitu takut dengan Allah, dengan hatinya fayakhruju minhu al-'udawa wal buhtan wa hasadul ikhwan lian yamhul hasanat kama qala sallallahu alaihi wasallam al-hasad yaqulu hasanat kama taquluna al-khatab. Yang kedua, dengan hati. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hati, fayakhruju minhu al-'adawah, maka terkeluarlah daripada hati kita itu segala rasa permusuhan, benci membenci, hasad menghasad di antara satu sama lain. Dalam hati kita akan keluar. Sebab apa? Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu ada dalam hati kita tapi dikeluarkan kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara penyakit hati yang paling payah nak keluar, penyakit ujub. Penyakit hati ulama merekodkan ada 10. Itu yang besar penyakit-penyakit hati. Sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang dicela, berbanding dengan sifat mahmudah yang dipuji. Mahmudah puji, mazmumah cela, buruk. Maka di antara hasad, dengki, halaba, tamak dan sebagainya, penyakit ujub lah yang paling payah kita nak buang. Ujub ini rasa ria diri, rasa hebat diri. Akulah dalam blok tu alim sekali. Aku tak pernah tinggal sembahyang berjemaah di surau. Aku hebat. Dia rasa gitu. Dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain. Kita tak perlu nak rasa hebat dengan banding orang lain. Sebab kalau kita tahajud 8 rakaat, 3 rakaat witir, ada orang tahajud 12 rakaat. Ada orang tahajud witir 5 rakaat. 7, 9, 11 rakaat. Jadi buat apa kita nak rasa bangga dengan hanya 4 rakaat atau 8 rakaat, kerana ada orang lain lebih lagi rakaat. Kita rasa kita boleh jemaah 5 waktu di surau masjid. Kita rasa hebat. Ada orang lain 5 waktu di masjid. Ini masjid tak perlu rasa bangga sebab ada yang 5 waktu di Masjidil Haram. Jadi nak bangga apa kerana ada orang lain yang lebih lagi. Kalau kita rasa hebat, aku kaya, aku ada 2 juta. Kau nak kaya boleh apa 2 juta? Ada orang yang 3 juta. Yang 3 juta tak perlu nak rasa sombong sebab ada yang 5 juta.
Yang 5 juta tak payah sombong sebab ada yang 7 juta. Yang Datuk tak payah sombong sebab ada Datuk Seri. Datuk Seri tak payah sombong sebab ada Tan Sri. Tan Sri jangan sombong sebab ada Tun. Jadi tak ada guna kita nak sombong apa. Kalau kata, oh aku hebat dah, tak ada dah. Pingat habis dah. Pingat ni sampai sambung sini, begini pingat. Penuh di baju. Seksa pula nak berjalan tak boleh. Orang kata apa dah pingat ni? Ikat dengan batal penyapu. Jadi macam Kristian kena salib. Contoh dia, susah juga. Comel ni sederhana je. Kita ada 3-4 biji lalat kat muka, comel. Tapi kalau lah muka semua tak lalat, udah muka pun tak ada. Mana muka dia cari? Tak ada tahi lalat belaka. Comel? Tak lagi. Tak comel dah. Setakat tu je. Jadi bila kita Allah beri kepada kita dengan rasa kita boleh ibadah sebaik-baiknya. Jangan rasa ujuk kita tengok orang dia. Hai, tak boleh harap. Bangun pagi kita pun selok, langsir tengok. Tok Imeh tak bangun lagi. Pukul 4 gelap lagi rumah Tok Imeh. Kita pun semaya tabak apa? Pukul 5.30 nak bagi surah. Kita pun saya dak. Tok Imeh tidur lagi hujan-hujan ni. Kita pun mari surah. Buka lampu. Tak ada orang tu bilang, tak ada noja, tak ada apa, tak ada. Kita buka lampu pasal kesek ke ngaji dulu ada tarahim. Dulu panggil tarahim kan. Sebelum daripada azan subuh ada tarahim di kampung-kampung. Sekarang ni banyak sangat mulut cerupa bodoh. Buat report tak boleh pasal mengganggu tidur. Hak tu kan report pula Melayu agama Islam. Aku tak faham betul. Saya bila dengar azan dan baca Quran sebelum daripada subuh, saya terkejut. Menyebabkan saya tak boleh tidur. Saya baru balik daripada jaga. Lengkau. Baru jaga. Dah sombong macam tu. Patut kamu sedar, orang azan tu kamu rasa syukur alhamdulillah kerana cerobong surau itu masuk dalam rumah aku. Dengar kuat. Kalau kakak kuat sangat, ambil guni balut. Kurang sikit. Contoh dia. Ndak buat report. Akhir sekali tarahim pun tak ada sekarang, betul? Payah nak jumpa. Ada. Jangan jarang ada lah. Mari tak ada orang. Terusnya duduk berzikir kita, masuk subuh. Tengok tak ada orang. Kita pun azan. Habis azan. Lepas azan hujan kenyang-kenyang. Nampak selai. Dalam hati. Ni ujub. Nak cerita ujub dalam hati. Jemaah juga. AJK langsung tak ada. Dia rasa dah. Lepas tu tengok. Dah nak komat baru sampai. Dalam hati dia. Berkata-kata. Aku walaupun tak AJK. Tandah aku cuci. Sejadah aku susun. Quran aku susun. Tak boleh harap. Dalam hati cukup. Selesai. Kalau kita buat daripada dini hari di rumah, sampailah kita buat di surah tadi, kosong. Tak ada apa satu. Ujub. Ini penyakit nak kena buat ni. Dalam hati kita jangan ada rasa ujub. Allah beri kepada kita boleh bangkit awam, boleh buat tahajud, boleh buat itu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah pemberian yang Allah berikan, anugerah daripada Allah. Sebab itu kalau kamu beramal dengan apa yang kamu tahu, dengan apa yang kamu belajar, Allah akan tambah ilmu daripada apa yang kamu tak belajar. Faham? Kalau kamu amal, ilmu yang kamu belajar, Allah akan tambah kamu ilmu yang kamu tak belajar. Bila kita beramal dengan ilmu kita, kita akan dapat ilmu lain yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ulama kata itulah ilmu ladunni. Ilmu yang Allah berikan kepada seseorang. Kelebihan dia Allah pilih. Tata tengok sendirilah orang yang bercakap-cakap, yang ceramah semua sekali, ilmu pun tak banyak juga. Tapi masa dia bercakap, tengok dia bercakap, petos dia bercakap, lancar dia bercakap, dia kait dengan hukum, dia kait hukum. Itu adakah semua dia belajar? Tak. Allah bagi kat dia. Allah bagi. Itu kelebihan yang Allah beri kepada seseorang. Dia boleh cakap tam. Tengok mata orang ni ada idea, tengok orang ni ada. Semua itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ulama kata, kalau kamu beramal dengan ilmu yang kamu belajar, Allah akan tambah ilmu daripada apa yang kamu tak belajar. Automatik kita akan dapat. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua ni ialah penyakit hati yang orang tak nampak.
Maka keluarkanlah kamu daripada hati kamu. Macam ni. Kenapa air ini boleh nampak? Air ini boleh nampak. Kerana kejernihan gelas ni. Biarlah air tu nampak. Sekarang saya tutup, tak nampak. Sebab apa? Sebab ada penghalang untuk menampakkan air. Maka hati kita tak nampak yang hakikat kebenaran yang sebenar, iman yang sebenar, kerana hati kita ditutup dengan sifat-sifat mazmumah tadi. Maka proses kita kena buang sifat ni. Takhalli, kena buang semua sifat ni. Jadi kalau dalam ni ada kulat, ada cendawan, ada apa yang mengotorkan gelas ini, maka air yang jernih ini tidak akan nampak. Hati kita pun tak akan nampak, tak akan kenal Allah sebenar-benar kenal, kerana ada keladak dosa maksiat yang kita buat yang kita tak hapus. Jadi proses kita sekarang kena buang penyakit hati ni. Kena buang semua sekali dengan zikrullah dan sebagainya. Lepas buang tu baru kita ambil air kita masukkan. Maka jernihnya air kita akan nampak, kerana hati ataupun gelas ini telah hilang qadirah. Kotorannya telah pun terbuang. Itu proses dia. Maka hasil daripada itu, orang tengok air itu jernih, gelas itu bersih. Maka orang akan nampak kita sebenar-benar keikhlasan kita daripada perbuatan kita, kerana hati kita telah bersih. Sifat-sifat mazmumah buang, masuk sifat mahmudah yang terpuji. Maka hasil daripada itu terpancarlah hakikat kebenaran yang sebenar kepada diri kita, sama ada ikhlas ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati hendaklah dibuangkan, dikeluarkan daripada rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa hasad kepada saudaranya sendiri, kerana hasad itu yamhul hasanat, boleh menghapuskan kebaikan, sebagaimana api memakan sekam ataupun kayu kering memakan api makan kayu yang kering. Ibaratnya kata sekam ataupun hatab itu ialah kayu yang kering. Kama ta'kulun nar al-hataba, maksudnya dia di dalam, dia merusak. Macam api yang membakar tanah, panggil tanah apa tu? Tanah apa yang atas nampak basah tapi bawah kering. Dia macam di kelapa sawit, di ladang sawit kan, atas tu, tapi api masuk ke bawah. Yang dulu di kawasan Pekan, Pahang tu, selalu akan berlaku kebakaran. Atas tak ada apa, tapi api masuk ke bawah. Ni sama juga. Luar nampak cantik hakikatnya, tapi rupa-rupanya ada yang batin dalaman itu ialah khianat, dengki, hasad, benci dan sebagainya. Wa'lam anna al-hasada min al-amrad al-azimah fil qulub, wa la tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Di antara penyakit hati ini ialah hasad, yang mana tak boleh disembuhkan melainkan dengan perubatan hati. Ubat hati itu ialah dengan ilmu dan juga amal. Itulah ubat hati yang paling besar, ilmu dan amal. Kena tahu dan kita beramal, maka terubatlah hati. Bukan senang tuan-tuan. Kita nak kekal dengan wuduk pun payah. Siapa yang boleh kekal duduk dalam keadaan berwuduk, itu pun dah susah. Daripada pagi pergi kerja dalam keadaan berwuduk, tiba-tiba batal, buang air, diambil balik wuduk, duduk dalam keadaan berwuduk sehingga zuhur. Bila nak zuhur, dia i'adatul wuduk, ulangi wuduk lagi. Selepas zuhur sehingga asar ada wuduk. Yang tu pun susah kita nak beramal dengan dia. Kalau boleh beramal macam tu, alhamdulillah, sebab hidup dan duduk kita dalam keadaan sentiasa terangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Maka ketika kita mati, dalam keadaan kita telah terangkat hadas. Itu kelebihan dia. Wala tudam amraqul illa bil ilmi wal amal. Wasalisu, tanda yang tiga ialah nazarahu fala yanzuru ila al haram min al akl wasyarab wal kiswah wa ghairiha wala ila ad dunya bil rughbah bal yakunu nazrihi ala wajhi al i'tibar wala yanzuru ila ma la yahillu lah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man mala'a ainaihi isya. Isyak apa komat tu? Isyak azan tu. Lepas tu sambung sikit lagi.
والثالث نظره فلا ينظر إلى الحرام من الأكل والشراب والكسوة. Tanda takut yang ketiganya ialah pandangannya, maka dia tidak melihat yang haram daripada makanan, daripada minuman dan juga pakaian. Apa maksudnya tidak melihat kepada makanan yang haram? Maksudnya kalau ada yang haram, ni tak boleh, ni tak halal ni, aku tak boleh ambil yang ni. Walaupun makanan itu agak menggiurkan kita memang nak. Kita tengok kebetulan tuan dia tak ada, adalah musakin dengan Blackton sebelah pagar kita. Tuan dia tak ada pergi Singapura ke mana, kita daripada membazir baik aku ambil. Kita pun ambil tak banyak lah, dalam 3 lori. Kebetulan kebun besar jual pun dapatlah. Ni maknanya dia tidak melihat kepada makanan ataupun minuman. Sedap ni aku tengok ni, aku dapat minum ni kan, air ketum campur dengan mentol labu, power ni. Dia tidak melihat kepada yang diharamkan itu daripada minuman, walaupun ada tenaga. Yang daripada syarikat Guinness Stout yang ditulis itu tanpa alkohol dan halal. Apa nama tu? Yang peraman gandum, Malta kan. Malta dia dikatakan dia berada di kilang yang berlainan di atas satu syarikat Guinness Stout. Syarikat Guinness Stout mengeluarkan arak yang memabukkan, pasti haram. Dan satu lagi yang mengeluarkan Malta, gandum direndam tanpa ada alkohol. Syarikat yang sama, kilang yang sama, mungkin berbeza partition. Mungkin, wallahu a'lam. Sebab kita tak pernah pergi tengok. Mungkin orang Jakim mungkin pernah pergi tengok lah. Ustaz Amri mungkin halal dan sebagainya, mungkin, wallahu a'lam. Tak apalah kalau katalah dia tu halal lah. Kata halal sebab tak ada arak, tak ada yang memabukkan, tak ada alkohol. Tetapi Guinness Stout, syarikat yang sama, kalau kita duk ambil minum dia,
Maknanya pelaburan itu automatically pergi kepada guna setauk, yang mana menjadi kekuatan kepada ekonomi pengeluar arak sepaling kurang. Sepaling kurang. Saya ingat dulu dalam askar saya beritahu, tuan kalau boleh tak payah minumlah Malta. Kalau boleh. Saya pernah rasa satu sudu kok, satu hirup sekali Malta. Lepas tu saya tak. Satu bukan apa, hak halal haram tu kita dah tahu dah, selesai. Tetapi dari segi membantu syarikat arak, dia bertambah maju kerana clear jelas. Dan kalau tak minum Malta, tak ada masalah apa pun, tukarlah kepada madu lemon, power juga. Sebab itu dah diajarnya macam tu, maka kita pun ambil. Ingat takut kita syubhah atau kita berkongsi untuk memajukan satu industri syarikat arak, maka kita akan tanggunglah bahana takut tu. Jangan melihat, dia tidak melihat kepada syarat kiswah pakaian, begitu juga dia tidak melihat kepada pakaian yang diharamkan untuk dia berseronok dengan dia. Kita tak guna hidup kita ni kalau nampak pakai cantik tapi Allah tak redha. Kita nak sihat, kaya bersikap tapi nampak aurat, tak guna. Tak guna kita. Makan sihat, makan nampak macam sihat tapi makanan yang haram, tak guna. Minum nampak sihat tapi haram, tak guna. Kita nak apa yang kita buat itu Allah redha, makan, minum, pakaian kita. Ini boleh berkayuh, cycling silakanlah untuk sihat. Tapi bila pakaian itu menjolok mata kita yang melihat, menjolok mata yang melihat, kita akan tengok. Takkan tak tengok depan mata? Tengok. Kayuh basikal, rugi tak tengok lah. Sebab kita tak nampak dia dibawa api atas belakang dia. Kita pun tengok, oh cantik ni, berhenti-berhenti minum air, jangan tengok gigi pun tak ada. Mana tua dah pencen dah naik basikal dah, nak sihat. Tetapi kalau kamu nak sihat silakan, tetapi jangan keluar daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Wa ghairiha, dan selainnya, wala ila dunya, dan jangan melihat kepada dunia birrughbah, dengan rasa kegilaan. Raghib maksudnya kegilaan. Tengok kepada dunia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal dunia berbanding dengan akhirat. Kalau dunia itu dia akan dahulukan dunia. Tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Tu tak nak tu. Nah, kerja apa? Saya ingat saya beritahu dah dulu. Kerja masa tu dia hantar pizza. Waktu dekat maghrib nak buka puasa kan, dekat maghrib. Kata dia dah sembahyang asar belum? Betul yang budak tu budak Kelantan. Dia lepas SPM tunggu result ke apa. Dok lagi bah. Kenapa tak sembahyang? Kan dah nak maghrib ni. Kalau saya sembahyang ni tak ada nak hantar pizza ada dua biji lagi lah tu. Kalau lambat saya kena denda. Kata ginilah. Kau bagi tahu syarikat pizza tu aku beli dengan syarikat-syarikat. Duit tak banyak tapi aku boleh beli lah. Musmayan dulu. Musmayan. Bukan Pak Cik marah, musmayan dulu. Lepas ni mu gilah hantar. Kalau lewat bagi tahu, ambil nombor telefon, kalau kena denda berapa ringgit biar aku bayar denda. Musmayan dulu. Seluar kita kotor be. Seluar kotor apa? Mu kecil dari seluar. Bodoh apa mu? Kecil dari seluar. Dak kita pergi sana pergi sini. Pergi sana pergi sini kena seluk apa tidak kotor. Kotor pada pandangan tapi suci apa masalah dia? Ambil kain kuih pelekat ada. Bagi kain pelekat, dia pun sembahyang. Lepas sembahyang sah, okey. Kau nak pergi. Bagi tahu dia nombor telefon, ambil nombor telefon saya. Kalau lah kau kena denda sebab aku sembahyang ni, kau bagi tahu aku. Biar aku bayar. Berapa ringgit dia denda? Tak miskin lah kan sekat sebulan gaji dia. Sebab apa? Sebab dia tak sembahyang. Dia sembahyang dia tahu tapi balik kotor. Maksudnya dia akan sembahyang tapi oleh kerana dunia depan dia, ini maksud dunia ni. Rubah kepada dunia, dia gila kepada dunia. Takut nanti kena denda, takut tak sampai, tak dapat komisen. Inilah benda. Sama juga ini bagi kita tengok yang kecil. Tapi yang besar, melibatkan negeri, melibatkan negara, musyawarah sehingga lupa solat. Sama je. Kalau musyawarah sampai lupa solat, tak membenarkan, kamu mungkin musafir, boleh jamak qasar, boleh dah jamak takdim. Tapi orang yang tempatan, bagilah izin. Yang duduk dalam bilik mesyuarat pula takut sebab yang cek itu Tan Sri, Datuk Sri Tun. Nak minta diri takut nak pergi sembahyang. Tapi minta berak berani. Mana toilet? Bunyi ujung toilet tu jamban lah tu. Berani minta pergi ke tandas tapi minta solat tak. Nah, ini hak berlaku ni. Ini ruhbah. Ini yang kita bagi tahu.
bal yakunu nazrihi ala wajhi al-i'tibar wa la yanzuru ila ma la yahillu lah. Tapi dia tengok kepada dunia itu untuk ambil pengajaran sahaja. Tengok dunia, oh macam ni keindahan dunia, macam ni, itu untuk ambil iktibar kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia leka dengan dunia. Dunia itu letak di hujung jari sahaja, jangan letak di hati. Kalau kita letak di hati, dunia, harta semua letak di hati, payah kita nak keluar kat orang. Sebab tu harta kalau kita letak di hati memang payah. Dia akan tersimpan dalam akaun kita berjuta-juta. Dia tak tahu dia akan mati lepas ni. Yang juta tu akan tinggal kepada boyfriend bini dia. Hak lama tak boleh nikah duk intan kaya dah bini. Bakar bini aku dulu ni. Yang rampah ambil. Oh tak apa. Tunggu kau mati. Mati kita ada 2 juta dalam akaun. Tak menyesal. Jadi hantu raya kepada kubur. Oh menatang ni nikah dengan bini aku. Celaka welfare dia naik senang-senang. Aku mati, aku kahwin dengan bini aku. Takkanlah bini kita sayang kat kita taruh mana pun bila dah lama tak nak kahwin. Kahwinlah dia. Ya ada tak kahwin? Ada tak kahwin sebab tak ada keinginan. Bukti dia bila kita mati duduk kat kubur, tak ada 3 jam kat kubur, lari balik bini. Ada bini tunggu kubur 3 hari? Tak ada. Balik dia. Tak ada habis talqin. Lagi-lagi hak bid'ah tak boleh baca talqin. Kamu pacok bunga, sirai air, bloh. Duk bincang nak bagi harta. Kita tengangur dalam kubur. Mereka mari bam. Sebab itu kita mazhab kita Syafi'i dibenarkan untuk baca tahlil, yasin dan sebagainya. Biar lama kita di kubur tu. Supaya mereka nak mari godam, dia postpone. Bila berderaknya kaki anak Adam meninggalkan perkuburan, maka mereka akan datang kepada kamu. Sebab tu silih ganti dulu. Tunggu sampai 3 hari, 7 hari tunggu nak jadi teman ni. Sebab apa? Sebab bila mereka tengok kita duk baca Quran, dia nak godam tak tergamuk. Dia duk baca Quran. Siapa baca ni? Anak dia baca sampai kepada ayah dia ataupun ibu dia ataupun isteri ataupun suami. Maka nak godam tak jadi. Macam kita lah. Anak kita meragang depan tetamu. Meragang menangis. Kita pun tengok jeling je. Nak kena dalam hati. Tapi kita tak akan pukul anak kita depan orang. Kakak ambil adik ni kakak, tapi duk kacik gigi dia. Telanjang boleh depan orang. Allah malunya aku. Ataupun dia budak ni, kita keluarkan biskut kering je depan orang. Masa tu juga lagi ambil biskut makan sikit. Ambil kakak dia letak tu balik. Kita tengok kecil besar dah, biskut ada 3 keping tu je, tak sempat nak beli kan. Tak akan pukul, tak akan godam sebab meraihkan tetamu. Itulah juga. Tetamunya ialah Al-Quran yang sedang kita baca untuk hadiah kepada si mati. Maka dia nak pukul tak jadi. Itu kaedah dia. Jadi mana ada isteri sayang kita sampai tunggu 3-4 hari di kubur, tak adanya. Balik ya 3-4 jam pun dah cukup lama dah. Maka kita tinggalkan apa? Ada tinggal harta lah. Tinggal harta jadi milik orang yang kemudian. Apa yang kita ada ialah apa yang kita belanjakan di jalan Allah sebelum daripada kita mati. Itu hak sebenar hak kita. Hak lain itu ialah bukan milik kita. Jadi kita tengok kepada dunia itu untuk ambil iktibar sahaja. Ila ma la yahillu. Begitu juga mata itu tidak akan melihat kepada apa yang tidak halal baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mala'a ainaihi minal haram mala'allahu ta'ala yawmal qiyamah ainaihi minal nar. Siapa yang penuhkan matanya dengan perkara yang haram ketika hidup atas dunia, Allah akan penuhkan matanya pada hari kiamat dengan api neraka. Mana-mana mata yang melihat yang diharamkan oleh Allah tanpa taubat, maka balik di mahsyar Allah dalam neraka nanti, dalam yaumul kiamah, pada hari kiamat nanti, Allah akan meletakkan atau menyumbat matanya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillahi min zalik. Jaga baik-baik mata kita yang Allah berikan supaya kita melaksanakan amanah mata sebagaimana yang telah Allah taklifkan kepada kita. Dan yang keempat, batnuhu, menjaga perutnya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu dulu tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung semula tahun hadapan. Tahun depan. Cumanya bagi akhir peringatan kepada diri tuan-tuan saya sendiri, doa akhir tahun, doa awal tahun, walaupun tahun Masihi boleh baca.
Sikit lagi, dalam masa 2-3 hari lagi keluarlah video YouTube mengatakan bid'ah, sesat, masuk neraka, tak boleh baca. Tu confirm akan keluar. Yang tu ustaz ni semua sekali. Kita pun orang baru nak start, capung dengan malah tak baca. Tuan-tuan, niat puasa Ramadan sebulan, bulan Ramadan, betul? Tiap-tiap malam tu imam tambah lagi. Saja aku berpuasa pada malam ini kerana Allah Ta'ala. Adakah salah kita niat sebulan? Tak salah. Tiap-tiap malam tak salah. Bahkan lebih sempurna. Kita baca doa setahun, sebulan, seminggu, sejam, setiap saat. Itu kayak ada doa. Jadinya ni setahun, ya Allah telah berlalulah tahun ini, ya Allah. Mungkin ada sepanjang 360 hari itu, ya Allah, dosa yang tak sempat aku minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, sebelum berlalunya tahun ini, ya Allah, Engkau ampunkanlah sisa-sisa dosa yang masih ada pada aku, ya Allah, sebelum maghrib. Malaikat pun tengok belek semula. Ada sikit. Masa ustaz duduk, ustaz ni duduk mengajar tu, dia berhenti lambat. Aku pun kata dia menatap ustaz ni. Contoh dia. Hak tu tak ada taubat. Ada hak tu sikit. Jadi taubatlah. Ya Allah, lepas maghrib, ya Allah, masuk tahun baru ni, ya Allah, tolong lindungi diri aku, ahli keluarga aku daripada segala tipu daya syaitan untuk setahun. Protektor je setahun. Lepas tu setiap bulan pula, ya Allah, lindungi ahli keluarga aku pada bulan ini, pada jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam, hari-hari yang berikutnya. Bukankah dia ajar dalam agama? Tapi oleh kerana ada agamawan dia kata tak boleh sesat masuk neraka, kita pun malas dah kan. Tak baca. Tak ada protek. Kena ada protek setahun, lagi kawal pagar luar, pagar dalam, pagar. Macam tu lah keadaan dia. Maka boleh baca, tak ada masalah. Nabi tak buat, ya banyak benda Nabi tak buat. Kalau Nabi buat pun kita tak boleh buat. Ini kan pula Nabi tak buat, kata tak? Boleh buat, tak ada masalah. Jangan kita kata Nabi suruh buat. Kita buat, aku nak baca untuk tahun ni. Mungkin setahun tu aku tak, mungkin ada benda aku tak buat, mungkin aku tak taubat, aku nak minta penutup tahun. Kalau tahun pula aku nak minta setahun. Lepas tu setiap bulan, setiap minggu, setiap saat aku akan minta pula dengan dia. Supaya aku tak terlepas. Kalau aku terlepas malam, aku dah ada kawal untuk pagar ni. Pagar kita, pagar besar, pagar kecil, pagar. Mana kalau terlepas hak ni, burung kita bela kucing terlepas. Pagar ni ada lagi. Terlepas pagar ni, ada pagar ni lagi. Ada pagar ni lagi. Sehingga pagar yang keempat masih ada. Akhir sekali kita dapat balik kucing arnak kita sebab tak terlepas keluar. Itu keadaan mudah ya. Kita guna akal yang sempurna untuk fikir. Jangan tengok boleh lah. Tengok boleh. Tapi tak terlalu percaya sangat lah. Pegang sangat. Kita baca lah. Tak ada masalah apa. Jangan kata Nabi tak suruh, kita suruh. Tak boleh. Kalau Nabi suruh jangan. Itu salah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka